Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Saya ingat dulu cikgu saya pernah kata begini. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Mungkin itu yang bakal berlaku kepada Azmin Ali. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pada baru-baru ini, Azmin Ali telah mengeluarkan kenyataan yang agak panas berkenaan dengan telur. Berkenaan dengan telur. Telur pun boleh jadi isu. Ya, memanglah telur itu adalah satu keperluan untuk rakyat. Tetapi mungkin Azmin Ali perlu selepas ini lebih bijak bila mengeluarkan kenyataan, kerana sekarang ini syarikat pengimpat telur telah pun mengancam untuk menyaman Azmin Ali. Aduh, sudah jatuh di timpa tangga nanti. Dan syarikat itu telah memberikan tempoh iaitu 72 jam sahaja kepada Azmin Ali bermula pada hari ini untuk membuat kenyataan pembetulan kepada syarikat itu serta di media sosial, atau beliau akan berdepan dengan tindakan saman. Ini baru saja berlaku pukul 5.18 petang tadi. Sebuah syarikat yang telah diberi kebenaran untuk mengimport telur dari India ke Malaysia telah pun mengancam untuk menyaman bekas ahli Parlimen Gombak sekarang ini, iaitu Mohamed Azmin Ali, berhubung dengan ucapan yang telah dibuatnya mengenai perniagaan itu. Ini selepas Azmin Ali mendakwa pada Sabtu bahawa ahli parlimen, ahli perniagaan kontroversi iaitu Deepak Jaikishan diberi kontrak untuk mengimport telur melalui rundingan terus dan dikecualikan daripada pemeriksaan keselamatan makanan. Kan saya dah kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Sekarang JNE Advanced Tech Sdn Bhd, iaitu pengimport tunggal telur dari India, menafikan dakwaan daripada Azmin Ali berhubung dengan kontrak rundingan terus dan pengecualian keselamatan makanan itu. Katanya JNE tidak pernah diberikan sebarang kontrak rundingan terus oleh kerajaan, dan JNE tidak pernah menjual atau menawarkan untuk menjual telur yang diimport dari India kepada kerajaan atau mana-mana agensi kerajaan atau syarikat-syarikat GLC yang berkenaan, kata kenyataan itu. Kemudian katanya, kenyataan daripada Azmin Ali ini adalah satu pembohongan terang-terangan yang direka untuk mengelirukan masyarakat umum bagi memesongkan kes jenayah yang telah difailkan terhadap Presiden partinya, Tan Sri Mahidin Mak Yassin, kata syarikat itu pada satu kenyataan hari ini. Sebuah syarikat yang diberikan kebenaran mengimport telur dari Malaysia disahkan telah pun mengancam untuk menyaman Azmin Ali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, syarikat itu sebaliknya berkata bahawa ia telah meminta kebenaran daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India bagi menangani kekurangan bekalan yang teruk dalam pasaran yang diberi kelulusan sementara berkuat kuasa sehingga Jun 2023. JNE juga berkata telur yang diimport diteliti oleh kedua-dua Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan Kerajaan India dan tertakluk kepada pemeriksaan oleh Jabatan Perkhidmatan Pemeriksaan Kuarantin Malaysia MAKIS. JNE dengan itu memberikan tempoh hanya 72 jam kepada Azmin Ali bermula pada hari ini untuk membuat kenyataan pembetulan kepada syarikat itu serta di media sosial, atau beliau akan berdepan dengan tindakan saman. Azmin semasa berucap pada malam Sabtu yang lalu tidak menamakan JNE dan menumpukan dakwaannya hanya kepada Deepak. Syarikat itu pada kenyataan hari ini tidak menyebut atau menafikan hubungannya dengan Deepak sebagaimana yang didakwa oleh Azmin. Semakan atas maklumat syarikat JNE dengan Suruhanjaya Syarikat mendapati Deepak tidak disenaraikan sebagai pemegang saham atau pengarah dalam firma itu.
Ucapan Azmin juga mendakwa Depak telah mengikuti rombongan Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Muhammad Sabu yang melawat India baru-baru ini. Gambar Depak dan Muhammad serta timbalan Presiden MIC M. Saravanan yang dikatakan diambil ketika lawatan tersebut telah dilaporkan oleh sebuah blog dan telah diterbitkan semula oleh portal Malaysia Now pada hari Jumat yang lalu. Pada 28 Februari yang lalu, Muhammad dilaporkan berkata hanya satu syarikat telah diberi kebenaran untuk mengimport telur dari India antara langkah kerajaan untuk menangani kekurangan bekalan telur yang telur. Sebelum ini, JNE juga telah mengeluarkan surat tuntutan kepada ahli Parlimen Air Hitam, Wee Ka Siong, yang lantang bersuara mengenai kos dan kualiti telur yang diimport dari India di Dewan Rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, politik Malaysia selalu bermula dengan disebut sebagai kabar angin. Semua bermula dengan kabar angin, kemudian dinafikan, kemudian kata tidaklah, semualah macam-macam. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya yang dinafi-nafi itu betul-betul jadi kenyataan. Kali ini ada satu desas-desus berita kabar angin menyatakan kononnya PAS akan berpisah dengan Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim walaupun begitu menafikan perkara desas-desus yang kononnya PAS nak putus dengan Perikatan Nasional. Pada hemat saya, perkara ini boleh berlaku dan tidak mustahil berlaku kerana sekarang ini Bersatu sudah banyak didakwa dan banyak kes. Jadi kalau tiba-tiba PAS keluar daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional, maafkan saya, keluar daripada Perikatan Nasional, pada hemat saya ini satu perkara yang tidak mengejutkan dan boleh dikatakan sudah diramal. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, telah menolak kononnya kabar angin yang tersebar di kalangan orang-orang politik bahawa parti itu merancang untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Ketika beliau ditemui di Parlimen pada hari ini, pemimpin PAS itu telah menafikan pernah mendengar perkara sedemikian. Kata beliau dalam kenyataan tersebut, tidak ada. Tidak pernah timbul pun, kata ahli Parlimen daripada Kubang Krian itu. Tidak jelas bagaimana kabar angin itu bermula dan Malaysia kini tidak dapat mengesahkan kesahihan kabar angin itu. Bagaimanapun, desas-desus itu bertiup kencang selepas pemimpin PAS dikatakan tidak hadir dalam AGM Bersatu pada hujung minggu yang lalu. Ditanya mengenai perkara ini pula, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ia cuma adalah soal pertembungan jadual sahaja. Katanya, kami pun dah maklum ada jemputan. Tetapi kebetulan pada ketika itu PAS kawasan sekarang tengah mesyuarat agung juga. Kebanyakan pemimpin PAS katanya dah maklum kepada pimpinan tertinggi Bersatu bahawa kebetulan mesyuarat pada hari yang sama. Sebahagian daripada kami pun merasmikan mesyuarat agung kawasan-kawasan. Saya sendiri semalam ke 5 kawasan, jelas Tuan Ibrahim dalam kenyataan itu. Perasmian mesyuarat agung tahunan keempat Sayap Pemuda Bersatu pada Sabtu yang lalu menyaksikan kehadiran beberapa pemimpin pemuda PAS serta pimpinan pemuda gerakan yang menjadi tuan rumah AGM di ibu pejabat parti mereka di Menara PGRM di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, tiada tokoh terkemuka daripada PAS yang dilihat semasa Perhimpunan Badan Induk Bersatu pada Ahad bersama gerakan dan SAPP sebagai rakan Perikatan Nasional. Marilah kita tunggu saja, jangan buat spekulasi kah, jangan buat keputusan kah, jangan sebarkan benda yang tak ada. Tapi kita nantikan bersama, adakah ini satu lagi bukti yang bahawa setiap kabar angin di Malaysia betul-betul terjadi. Semua kabar angin betul terjadi di Malaysia. Akhirnya terjadi, tapi ada juga kabar angin yang tidak jadi. Jadi kita nanti lihat betulkah, ataupun sekali lagi Tuan Ibrahim Tuan Man akan kantoi lagi nafi punya nafi, betul-betul terjadi.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.